Saya Nur Syahira binti Abdul Malik merupakan salah seorang staf IDAS. Pada hari ini saya akan tunjukkan cara-cara penggunaan sistem Al-Bayan Lite. Okey, sedia maklum tadi Dr. Adibah telah pun menerangkan mengenai apa itu sistem Al-Bayan Lite. Okey, sistem Al-Bayan Lite secara kesimpulan yang saya boleh katakan adalah sistem Al-Bayan Lite ni mempunyai hampir 10% daripada sistem premium kami iaitu Al-Bayan Premium. Okey, sistem Al-Bayan ni merupakan platform bahan bantu PDPC secara online untuk guru-guru dan pelajar di negeri Johor. Okey, saya harap guru-guru boleh juga sama-sama untuk mencuba penggunaan sistem Al-Bayan Lite ni. Dan jika guru-guru ada mempunyai sebarang persoalan, boleh ajukan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab dari semasa ke semasa. Okey. Semua okey ya, saya mulakan. Okey, untuk memulakan sistem Al-Bayan Lite ni, guru-guru perlu membuka website utama kami iaitu website Al-Bayan. Okey, boleh tulis dekat ruangan searching Al-Bayan. Albayan.com. Okey, ini merupakan website Al-Bayan di mana guru-guru boleh lihatlah untuk apa itu sistem Al-Bayan dan bolehlah baca jika mempunyai masa nanti. Okey, untuk ke sistem Al-Bayan Lite, di ruangan atas kali ni ada satu menu tulis Al-Bayan Lite. Guru-guru klik pada Al-Bayan Lite ni. Okey, dia akan paparkan satu laman utama di mana ini adalah laman utama Al-Bayan Lite yang membenarkan guru-guru untuk login ke dalam sistem. Okey, sekiranya guru-guru tidak mempunyai akaun lagi, boleh klik butang sign up di bawah button ini untuk daftar akaun. Jika guru, kat sini ada dua pendaftaran akaun untuk teacher dan juga student. Untuk teacher boleh masukkan nama sekolah. Okey, saya masukkan nama sekolah. Masukkan nama guru. Masukkan alamat email guru. Masukkan username. Okey, username saya nak sekiranya username tu telah didaftarkan oleh orang lain, guru lain, username tu tidak boleh berulang. Maksudnya kalau guru daftar lepas tu ada keluar notification yang username telah terwujud, maksudnya guru-guru perlu masukkan username yang baru, yang lebih unik lah. Tak boleh sama dengan orang lain. Masukkan kata amalan. Di sini saya nak katakan kita ada satu polisi di mana guru-guru perlu setuju untuk user term dan juga privacy policy. Guru-guru boleh klik pada user term, nak tahu apa maksud user term dan juga privacy policy ni, guru-guru boleh klik di sini ya. Jadi akan ada paparan apa itu user term, apa itu privacy policy. Guru-guru boleh baca sebelum bersetuju untuk menggunakan sistem ini. Jika setuju, boleh klik pada di sini. Okey, dan seterusnya saya sambung ya. Maaf ada gangguan sikit. Bergema ke? Masih bergema tak? Okey. Okey, dah tak ada ya. Okey, tadi saya sambung semula untuk pendaftaran guru. Selepas tik ni, guru-guru perlu tik untuk recaptcha juga. Untuk
pendaftarannya. Okey, selesai isi segala maklumat akaun tadi, guru-guru boleh klik butang submit. Okay. Akan keluar paparan notification di mana registration ini telah pun berjaya. Okey, klik okey. Okey, sekarang kita dah ada account. Okay, masukkan username tadi yang kita daftarkan dan juga password untuk menggunakan sistem ini. Klik button login. Okay, bila kita dah login, kita akan dipaparkan halaman utama sistem ini. Yang ini halaman utama ni akan ada satu PDF ya, di mana ini adalah PDF yang user manual ataupun panduan pengguna. Sekiranya guru-guru ada masalah, tidak faham ke atau mungkin terlepas pandang ke, boleh download dengan klik butang view ni untuk lihat apa itu user manual, dan user manual ni akan tunjuk cara-cara penggunaan sistem Al-Bayyinat. Contohnya begini, boleh klik button download sekiranya nak download ya. Saya teruskan, ada sebarang masalah ke? Okey. Seterusnya saya akan terangkan menu yang seterusnya. Okey, untuk sistem Al-Bayyinat ini ada untuk akaun teacher ya, untuk akaun cikgu ada lebih kurang 7 menu di sebelah kiri skrin. Home, class, subject, teaching material, activity, resources and forum. Okey, dalam sebuah sesi PDPC memerlukan sebuah kelas, seorang guru dan juga pelajar. Okey, sebelum kita memulakan PDPC, kita perlukan ada sebuah kelas. Oleh itu, kita kena klik dulu. Guru-guru perlu create dulu. Perlu cipta dahulu apa itu kelas yang guru ajar. Maaf ya, ada. Okey, ini akan keluarkan paparan kelas di mana sepatutnya kalau guru-guru setelah pun mendaftar kelas-kelas yang guru mengajar, akan ada paparan senarai kelas-kelas yang ada lah. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana untuk daftar kelas. Okey, klik pada butang di sebelah kanan screen di sini, create kelas ni, klik. Okay. Pilih darjah berapa yang guru ajar. Okey, kelas ni mengikut guru ajar kelas apa. Contohnya saya ajar kelas darjah 5. Subjek kelas saya, contohnya saya ajar kelas Ibnu Sina. Saya masukkan nama kelas saya dan saya pilih darjah kelas yang saya ajar. Okey, saya klik butang submit. Okey, kelas darjah 5 Ibnu Sina telah pun ada di sini. Okey, katakan saya ada lagi dua kelas yang saya nak daftar. Saya ulangkan langkah yang sama, saya klik lagi. Saya pilih kelas darjah 5 lagi. Saya mengajar pula kelas Ibnu Khaldun. Okey, saya klik butang submit. Okey, ini kelas kedua saya. Okey, sekiranya ada lagi satu kelas, katakan guru mempunyai lebih daripada satu kelas, ulang sama, langkah yang sama. Sampai sini ada soalan tak? Faham tak? Ada masalah ke? Okey, terlalu cepat ya? Okey, maaf. Saya nak ulang lagi sekali ataupun saya boleh teruskan? Okey, saya ulang sekali lagi ya. Kalau guru nak daftar kelas, katakan guru mempunyai kelas-kelas yang tertentu ya. Klik butang di sebelah kanan atas ni, create class, klik. Dimasukkan darjah berapa yang guru ajar, contohnya darjah 1. Kelas apa, kelas nama, maksudnya nama kelas tersebut. Kan Ibnu apalah. Okay, tekan ya. Okay, saya klik butang submit. Okay. Saya telah pun daftar kelas yang saya ajar. Okay, katakan kelas ni saya tersalah ajar ataupun saya tak mengajar pun kelas ni, saya boleh delete semula maklumat yang telah saya masukkan. Contohnya saya delete ya. Saya delete
akan keluar satu notification yang akan saya tanya adakah guru pasti untuk didik kelas ini. Klik butang okey. Jadi kelas tadi telah pun di-delete. Okey, sampai sini okey tak? Faham tak? Dari awal. Saya okey, saya teruskan boleh ya? Teruskan. Okey, okey, selesai kita daftar kelas, kita daftar pula subjek kita. Maksudnya saya punya 3 kelas tapi saya mempunyai subjek-subjek yang tertentu. Misalnya okey, saya untuk daftar subjek, klik pada menu subjek. Okey, ini akan keluarkan paparan subjek-subjek yang saya ajar. Okey, bagaimana saya nak daftar subjek saya dengan klik butang create subject, butang di atas kanan skrin. Okey, klik. Okey. Okey, sekarang saya mengajar subjek ibadah. Saya masukkan nama subjek saya. Okey, saya mengajar ibadah di kelas Ibnu Sina. Saya pilih kelas Ibnu Sina. Terusnya saya klik butang submit. Okay, sekarang saya dah ada maklumat. Saya mengajar kelas 5 Ibnu Sina dan subjek ibadah. Okey, seterusnya saya klik lagi sekali ya, saya ulang lagi sekali. Saya mengajar juga kelas ibadah. Saya mengajar subjek ibadah tetapi kelas 5 Ibnu Khaldun. Tadi 5 Ibnu Sina, sekarang saya pilih kelas 5 Ibnu Khaldun. So, klik butang submit lagi sekali. Okay, sampai sini jelas tak? Jelas tak? Okey. Okey, saya teruskan lagi ya. Okey, kat sini saya nak bagi tahu satu perkara yang sangat penting ya, di mana guru-guru boleh lihat ya ada satu kolom di subjek kod. Apa dimaksudkan subjek kod ni adalah subjek kod ni akan digunakan oleh guru-guru untuk memberi kepada pelajar. Subjek kod ni akan digunakan oleh pelajar untuk mendaftar subjek ini. Maksudnya, kalau guru dah daftarkan 5 Ibnu Sina dengan subjek ibadah. Okay, guru nak pastikan pelajar daripada kelas 5 Ibnu Sina, subjek ibadah ni masuk sistem dengan betul. Okey, guru perlu bagi subjek kod ini sebab subjek kod ni akan digunakan oleh student untuk daftar dia punya akaun berdasarkan subjek ibadah kelas 5 Ibnu Sina. Okey. Yang tu jelas ya. Okey, kat sebelah kanan skrin ada dua butang iaitu butang view dan juga butang delete. Okey, butang view ni bermaksud kalau guru-guru klik butang view ni akan nampak paparan senarai pelajar yang berdaftar di dalam subjek ibadah kelas 5 Ibnu Sina. Okay, nanti akan ada paparan lah nama-nama pelajar kelas tersebut. Kalau untuk delete sama juga dengan proses yang saya jelaskan di bahagian kelas tadi, di mana jika kelas subjek ini tidak digunakan ataupun tidak diperlukan, guru-guru boleh delete kelas tersebut. Okey. Selesai mendaftar kelas dan juga subjek, guru-guru boleh memuat bahan-bahan PDBC ke dalam sistem ini. Okey. Boleh lakukan memuat naik bahan-bahan tersebut di ruangan menu teaching material. Klik menu teaching material. Okay, di sini akan keluar senarai paparan bahan-bahan PDBC yang telah dimuat naik oleh guru-guru. Okey, saya akan tunjukkan contoh bagaimana untuk memuat naik bahan-bahan tersebut. Okey, klik butang upload material di sebelah kanan skrin. Okey, masukkan topik apa yang guru-guru nak tulis. Contohnya saya masukkan topik Tahara dan saya nak muat. Okey, kat sini ada 3 ya, topik, nama topik, upload file dan juga link. Okey, upload file dan juga link adalah optional. Sekiranya guru-guru mempunyai bahan yang merupakan file yang seperti PowerPoint, Word, PDF ataupun sebagainya, guru-guru boleh klik lah choose file. Seterusnya masukkan. Saya nak masukkan
file PowerPoint. Jadi saya klik open. Okay, dah hadir kat sini. Sekiranya guru-guru ada link, sebarang link apa yang nak dikongsikan dengan pelajar, boleh juga. Tapi sekiranya tak nak, tak apa, boleh kosongkan ruangan tersebut dan klik butang submit. Okay, tadi saya dah masukkan topik tahara dan saya punya attachment, bahan yang saya muat naik adalah PowerPoint papan cerita tahara. Dah ada di sini. Okay, saya ulang untuk bahagian masukkan link ya. Okay, saya ulang proses yang sama. Masukkan topik. Apa topik? Mungkin tahara lagi. Tapi saya nak masukkan link. Jadi saya boleh ambil mana-mana link. Maaf ya. Okay. Contohnya saya nak masukkan Google Form ya. Okay, saya klik copy link tadi, saya masukkan apa-apa topik saya. Tapi kali ini saya nak masukkan link. So saya copy dan paste link tersebut di bahagian ruangan link dan klik butang submit. Okay. Dia akan masuk di sini. Okay, sekiranya bahan yang guru-guru semua masukkan dan tidak rasa tidak diperlukan lagi, boleh klik butang delete. Okay. Bahan ini tidak diperlukan. Okay. Sama macam tadi ya. Okey, di sebelah kanan screen ada 3 butang ya, nampak ada butang view, butang assign class dan juga butang delete macam tadi. Okey, butang view ni kalau guru klik untuk lihat semula bahan-bahan yang guru telah muat naik. Jika ingin tahu semula adakah betul bahan tersebut, boleh klik view. Jadi dia akan download lah betul tak bahan yang tadi yang telah dimuat naik. Okey, untuk butang assign class. Okey, assign class ni agak penting di mana guru-guru akan memilih kelas mana yang akan terlibat dengan bahan ini. Okay, contohnya, saya klik butang assign class dan bahan yang saya masukkan tadi adalah untuk penggunaan kelas Ibnu Sina. Saya klik, saya pilih kelas Ibnu Sina, saya klik butang submit. Okey, bahan ini telah pun diberi kepada kelas 5 Ibnu Sina subjek ibadah. Tapi kalau saya kan ada 2 kelas untuk subjek ibadah. Jadi saya boleh assign lagi sekali, saya pilih lagi sekali kelas 5 Ibnu Khaldun untuk menerima bahan ini. Saya klik butang submit. Jadi untuk bahan Metahara akan melibatkan 2 kelas iaitu kelas 5 Ibnu Sina dan juga 5 Ibnu Khaldun. Okay, seterusnya ini untuk bahagian memuat naik bahan-bahan untuk PDPT. Sebab kalau sekiranya guru-guru ingin melakukan sebarang aktiviti, sistem Al-Bayyinat ini mempunyai 3 jenis aktiviti yang guru-guru semua boleh masukkan. Contohnya exercise, quiz dan juga test ujian. Okey. Aktiviti tu boleh dilakukan di bahagian menu aktiviti. Klik menu aktiviti. Okey, ini akan keluarkan paparan senarai aktiviti yang guru-guru semua ingin lakukan. Okey, bagaimana untuk lakukan aktiviti tersebut? Okey, klik pada butang aktiviti di bahagian kanan screen. Okey, klik. Kat sini kita guru-guru perlu pilih ya jenis-jenis aktiviti yang guru-guru ingin lakukan. Ada 3, exercise, quiz ataupun test. Okay, katakan saya ingin masukkan exercise. Okay, saya masukkan exercise tahara. Jadi latihan tahara. Saya klik butang submit. Okay, sekarang saya dah cipta latihan tahara merupakan jenis latihan. Okey, kat sebelah kanan skrin ada 5 butang iaitu butang add, butang edit, butang assign class, butang view dan juga butang delete. Okey. Butang yang pertama ni butang add. Okey, maksud butang add ni tadi guru dah cipta nama latihan guru.
nama aktiviti tu. Sekarang kita nak pula masukkan apa-apa soalan untuk latihan tadi. Okay. Kalau boleh klik sebentar ya. Okey, butang yang saya terangkan dulu, butang yang kedua iaitu butang edit. Sekiranya nama aktiviti tadi tu tersalah eja, boleh klik butang edit ni untuk ubah semula. Katakan sama ada aktiviti ni nama dia tersalah ataupun aktiviti ni nak bertukar kepada quiz, boleh juga ya. Contoh saya tukar, tadi kita buat exercise, sekarang kita tukar kepada quiz. So kita edit baliklah, kita klik butang submit. Ini akan keluar notification. Okay, dari tadi aktiviti, jenis aktiviti adalah exercise telah pun berubah kepada aktiviti quiz. Okay. Okay, itu adalah butang edit, fungsi butang edit. Okay, untuk assign kelas pun sama seperti cara ketika di teaching material. Butang view adalah untuk view markah pelajar yang telah pun menjawab latihan tahara ini, dan butang delete sama juga untuk memadam sekiranya latihan ini tidak diperlukan. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk memasukkan soalan bagi latihan ini. Klik pada butang add. Okay. Ini okay, kat sini akan keluar butang. Ada dua butang ya di atas kanan skrin ni. Satu butang create question dan satu butang create instruction. Okay, butang create question ni adalah bagaimana guru-guru boleh memasukkan soalan-soalan yang diperlukan, dan butang instruction ni adalah arahan yang mempunyai link-link video ataupun apa-apa link yang bersesuaian untuk latihan ini. Okay, saya masukkan contoh soalan terlebih dahulu. Klik butang create question. Okay, kat sini kami sistem Al-Bayan Live menyediakan dua jenis soalan, iaitu multiple choice dan juga true false. InsyaAllah di masa hadapan kami akan menambah lagi feature-features yang untuk jenis-jenis soalan yang lain lah, seperti the blank ataupun short essay ya. Okay, sekarang contoh kita pilih ya soalan multiple choice. Saya nak masukkan soalan yang berjenis multiple choice. Okay, jadi saya klik multiple choice. Saya masukkan soalan saya ya. Okay, saya masukkan jawapan saya sebab tadi saya pilih multiple choice. Jadi multiple choice ada 4 pilihan jawapan. Jadi saya tulis jawapan yang saya perlukan. Okay, sekarang saya bagi 4 pilihan jawapan. Okay, saya perlu pilih yang manakah satu jawapan yang betul. Adakah yang pertama, kedua ataupun ketiga ataupun yang keempat. Jadi jawapan yang pertama saya adalah, jawapan yang betul adalah yang pertama. Jadi saya klik butang ni, klik radio button ini dan klik submit. Okay. Nampak tak soalan pertama saya telah pun masuk dan ini jawapan yang betul, dan jenis soalan ini adalah multiple choice. Okay. Saya nak masukkan soalan yang kedua saya pula. Okay, untuk makluman semua, untuk satu aktiviti ataupun satu latihan boleh memasukkan dua jenis, boleh campur apa-apa jenis soalan. Contohnya kalau yang soalan kedua saya adalah true false, saya masukkan soalan yang kedua iaitu seperti ini. Okay.
Saya masukkan soalan. Saya masukkan dua pilihan jawapan. Okey, jawapan yang betul untuk soalan ini adalah air salji. Jadi saya klik pada radio button air salji ini. Saya tekan butang submit. Okay. Jadi sekarang soalan kedua saya adalah telah masuk jawapan yang betul dan soalan ini berjenis true false. Saya masukkan lagi sekali ya soalan yang ketiga. Saya pilih juga true false. Saya masukkan soalan. Okay, jawapan yang betul adalah yang pertama. Saya klik butang pertama ni dan klik butang submit. Soalan ketiga saya telefon masuk. Okey, sekiranya guru-guru ada mungkin tersalah eja, mungkin nak tukar pilihan jawapan ke, okay, boleh klik butang edit ya. Kat sini ada dua butang. Okay, klik butang edit, katakanlah kita tersalah tulis. Okay. Mungkin soalan ni terlupa letak tanda soal. Okey, boleh letak tanda soal. Lepas tu klik. Soalan tadi yang tadi kita edit tu telah pun berubah. Ada tanda soal di sini. Jadi sekiranya soalan tu tersalah eja ke, tersalah apa-apa, boleh klik butang edit ya. Dan sekiranya soalan itu salah ke tak diperlukan dalam penarai soalan ini, boleh klik juga butang delete seperti yang saya lakukan di bahagian menu kelas dan juga subjek tadi. Okey, di sini ada lagi satu butang ya, di sebelah kanan skrin ni butang create instruction. Okey, butang create instruction ni adalah jika guru-guru mempunyai sebarang macam link ke yang pelajar perlu lihat video dahulu baru boleh jawab soalan. So boleh klik create instruction. Katakan nak masuk instruction. Contohnya kita masuk ke arahan. Jawab soalan ini berdasarkan video yang diberikan. Okay, masukkan arahan. Berikan apa-apa link yang bersesuaian. Contohnya masuklah link apa-apa. Link ke video, link video ke audio ataupun dokumen yang bersesuaian mengikut soalan tersebut. Klik butang submit. Nanti akan keluar paparan arahan ini yang menunjukkan guru-guru telah pun masukkan arahan ini dan juga satu link video ataupun link yang diperlukan untuk soalan inilah. Tapi sekiranya ada pertukaran, guru-guru boleh edit semulalah arahan ini dengan klik butang edit. Jadi butang create kan sekarang bila dah masukkan arahan akan berubah ya butang ni pada butang. Tekan link ni berubah, katakan ada apa-apa link lain. Okay, mungkin boleh tukar, so kita klik submit. Okay, link tadi telah pun berubah, jadi sekiranya guru-guru ada tersalah menulis soalan ke, instruction ke ataupun apa-apa, boleh saja klik pada butang edit untuk instruction ataupun edit pada soalan. Okay. Selesai untuk isi soalan bagi aktiviti, boleh kembali kepada menu aktiviti paparan yang tadi itu. Okay, sekarang kita nak pilih pula kelas mana yang terlibat dengan latihan sahara ini. Jadi klik butang assign class. Okay, boleh pilih kelas mana yang guru perlukan yang akan terlibat dengan latihan ini. Contohnya saya pilih kelas ibadah. Okay, 5 Ibnu Sina, subjek ibadah akan dapatlah latihan ini. Klik butang submit. Jadi 5 Ibnu Sina ni akan terlibat dengan latihan ini. Okay, tapi saya nak tambah lagi satu kelas
iaitu Ibn Khaldun, ibadah. Okay, saya klik butang submit lagi sekali. Okay, dua kelas ni terlibat dengan latihan taharah. Okay, kiranya guru ada nak buat lagi aktiviti lain seperti exercise ke, boleh masukkan exercise, pilih aktiviti, jenis aktiviti exercise, masukkan exercise apa yang perlu. Ulang langkah yang sama, klik butang submit. Sekarang kita ada dua jenis aktiviti, satu aktiviti quiz, satu aktiviti exercise. Jadi guru-guru boleh ulang langkah yang sama, add question, assign class. Okey. Ada sebarang persoalan tak sampai sini? Berkaitan dengan assign class ke? Ada soalan tak? Okey, ada satu soalan di mana ada user manual. Okey, guru-guru boleh klik pada butang home ni, menu home. Kat sini ada user manual ya, penggunaan sistem Al-Bayan Lite bagi teacher. Jadi boleh klik butang view untuk lihat ataupun untuk download user manual ini jika diperlukan ya. Okey. Saya teruskan yang seterusnya. Okey, tadi Dr. Adibah ada bagi tahu bahawa selain guru-guru memasukkan aktiviti sendiri, guru-guru boleh juga menggunakan aktiviti ataupun sumber-sumber daripada guru-guru lain. Okay. Kat mana boleh guru-guru dapatkan aktiviti tersebut adalah di menu resources ni. Okay, klik pada menu resources. Okay, menu resources ini akan mengumpul segala bahan-bahan PDDC yang guru-guru lain telah sediakan. Okay, contohnya macam ini. Kita tengok, guru boleh kat sini sebelah kanan skrin ni ada satu ruangan search di mana guru-guru boleh search lah ikut sama ada jenis aktiviti, topik, nama topik ataupun subjek. Ataupun mungkin daripada siapa, guru mana yang menyediakan bahan tersebut. Okay, boleh klik lah kalau kata nak exercise, kita search exercise, enter, akan keluar semua senarai aktiviti yang berjenis exercise. Sekiranya mungkin ada berdasarkan subjek, mungkin boleh tukar kepada ibadah. Okay, semua telah pun keluar senarai subjek ibadah. Segala-gala resources ataupun bahan-bahan pengajaran bersubjek ibadah. Itu cara mudahlah untuk cari. Tapi sekiranya guru-guru mempunyai bahan yang rasa ingin sumbangkan ke dalam sistem ini yang boleh, insya-Allah boleh diguna pakai oleh guru-guru yang lain, guru-guru juga boleh memuat naik bahan tersebut dengan klik pada butang di atas kanan skrin ini, upload resources, klik. Masukkan kat sini perlu masukkan maklumat subjek nama, topik, upload file ataupun link. Dua-dua ini optional, jadi tak kisah yang mana-mana yang guru rasa perlu masukkan. Okey, contohnya saya nak masukkan subjek Jawi. Okay. Mungkin saya boleh pilih topik apa-apa. Saya masukkan, okey. Saya nak masukkan link. Okey, yang ni saya ambil link daripada Google Form. Okey, saya copy link ni. Saya nak masukkan dekat dalam resources ini. Okay, saya paste saya punya link tadi tu. Okay, saya klik butang submit. Okay, tadi saya masukkan resources tulisan Jawi, link yang ini. Okay, kat sini nama saya akan dipaparkan. Saya yang menyediakan bahan ini. Jadi lepas tu kalau guru-guru nak sumbangkan bahan-bahan yang boleh diguna pakai oleh guru-guru lain, boleh dengan di bahagian inilah ruangan resources. Okay, sekarang kita dah sumbang pula kita punya bahan kepada guru-guru. Okay, sekarang kita nak guna pula bahan tersebut, bahan yang telah disumbangkan oleh guru-guru lain, kita nak guna untuk kelas kita. Okay, contoh sebenarnya saya daftar satu lagi subjek, saya nak guna subjek Tauhid. Saya tulis dulu subjek Tauhid, kelas
1 Ibnu Jazari. Okay, saya pergi resources. Saya ada kelas Tauhid tadi kan. Saya nak gunakan aktiviti subjek Tauhid. Saya boleh tengok ada satu Tauhid. Okay, saya pilih Tauhid, saya cari Tauhid. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lebih. Lebih daripada 5 ya. Dia boleh pilih yang mana saya nak pilih, saya nak guna. Contohnya saya nak guna latihan rukun Islam, jenis exercise, subjek Tauhid daripada Adibah binti Abdul Latif. Jadi sebelum saya nak pilih ni, saya boleh view dulu apa soalan yang disediakan dalam latihan ini. So, jadi saya klik butang view. Saya boleh tengok. Tadi Cikgu Adibah ni telah pun masukkan soalan ini dan ini antara senarai soalan yang telah dimasukkan. Jadi saya rasa soalan ini bersesuaian dan saya rasa saya boleh gunakan untuk kelas saya. Jadi saya buat langkah yang sama iaitu saya assign kelas. Jadi saya ada kelas Ibnu Jazari, subjek Tauhid. So saya pilih, saya klik butang submit. Sekarang kita dah fine. So boleh buka pada menu aktiviti. Jadi nampak tak kat sini latihan rukun Islam exercise kelas 1 Ibnu Jazari telah pun masuk di ruangan saya punya aktiviti. Jadi anak murid saya daripada kelas 1 Ibnu Jazari subjek Tauhid akan menerima latihan ini. Latihan ini merupakan sumbangan daripada Cikgu Adibah. Kat sini faham tak? Kat sini ada sebarang soalan tak dari segi material, aktiviti dan juga resources? Soalan tak? Ada soalan yang tanya ulang balik macam mana nak tambah aktiviti. Kat sini, aktiviti ni di bahagian menu aktiviti. Kat sebelah atas kanan skrin kita ni ada satu butang create activity. Cikgu-cikgu semua boleh klik butang create activity. Pilih jenis aktiviti yang ingin dilakukan. Contohnya tadi saya dah buat quiz dengan exercise, saya nak buat test pula lah. Saya klik test. Saya masukkan nama aktiviti saya, ujian, duduk. Saya klik butang submit. Sekarang saya klik saya punya aktiviti. Ujian wuduk untuk test. Sekarang saya nak masukkan soalan untuk aktiviti ujian wuduk. Saya masukkan soalan. Saya ulang semula ya. Kat sini, kat atas skrin ni, di bahagian kanan skrin ada 2 butang, create question dan juga create instruction. Create question ni adalah butang di mana guru-guru boleh masukkan soalan-soalan yang diperlukan. Saya ulang lagi sekali ya. Langkah yang sama, pilih jenis soalan sama ada true false ataupun multiple choice. Pilih true false, masukkan soalan. Saya masukkan soalan ini. Saya masukkan jawapan saya, 2 pilihan jawapan. Jawapan yang betul adalah 6. Jadi saya klik saya tick pada bahagian ini. Ini adalah jawapan yang betul. Mana jawapan yang betul tu kita kena tick. Seterusnya klik butang submit. Soalan pertama saya telah pun dimasukkan di sini. Sampai sini jelas tak? Tak. Soalan? Tak ada soalan. Saya teruskan bahagian. Saya teruskan seterusnya. Tadi saya dah masukkan resources. Kita ada satu lagi menu yang tertinggal iaitu menu forum. Tadi Dr. Adibah ada jelaskan bahawa sistem Al-Bayyinat menyediakan platform di mana guru-guru boleh berinteraksi secara one to one dengan pelajar. Di mana nak interaksi tu?
klik pada menu forum. Okey, bila kita klik menu forum ni akan keluarkan paparan senarai kelas yang telah guru daftarkan tadi. Tadi kita ada kelas Ibnu Sina, Ibadah, Ibnu Khaldun, Ibadah, satu Ibnu Jazari, Tauhid. Okay, saya nak mulakan forum saya sebagai saya nak guna kelas satu Ibnu Jazari, Tauhid. Saya start forum. Okay. Saya create topik. Ini boleh create topiknya. Katakanlah saya nak create topik. Okay, saya klik butang submit. Okay, topik pertama saya telah pun ada di senarai ini dan saya nak mulakan forum saya dengan pelajar. Okey, ini adalah paparan di mana saya boleh mulakan forum saya dengan pelajar. Jadi dia serupa macam WhatsApp. Jadi guru-guru boleh masukkan sebarang mesej yang ingin disampaikan dan pelajar juga boleh menjawab mesej daripada guru-guru tersebut. Jadi ada interaksi antara guru dan juga pelajar sekiranya guru-guru menggunakan sistem Albayan Light ini. Contohnya saya masukkan saya punya mesej. Okay. Okey, dan yang ni nanti akan boleh klik butang, ada satu butang ya untuk masukkan mesej ini sekiranya diperlukan. Okay. Untuk account teacher ni ada sebarang persoalan lagi tak? Tak ada ya? Okey, saya nak tunjukkan bagaimana interaksi antara guru dan juga pelajar sekiranya macam mana kita nak tengok akaun pelajar pula. Macam mana pelajar boleh terima bahan-bahan daripada guru-guru yang telah guru-guru sediakan tadi. Sekejap, boleh untuk kelas ni. Okey, tadi saya ada cakap bahawa subjek kod ni terlalu penting untuk guru-guru serahkan kepada pelajar. Mengapa? Okey, contoh ya, saya copy dulu. Okay, saya nak bagi kat pelajar. Saya copy kod satu Ibnu Jazari ni. Masuk dekat saya punya Word. Tauhid. Okay. Ibnu Sina. Nah, ini saya bagi contoh ya. Mengapa pentingnya. Okey, saya senaraikan dahulu. Mungkin guru kelas boleh minta semua senarai kod subjek yang guru kelas tersebut mempunyai guru-guru berdasarkan subjek. Contohnya macam Ibadah, guru ni untuk kelas tersebut perlu masuk bagilah kod apa. Okay, contohnya saya gunakan untuk Ibadah kan. Okay, untuk pelajar saya tunjuk akaun pelajar ya. Okay, saya masukkan. Okay, Noalia ni adalah pelajar yang akaun dia telah pun berdaftar. Jadi pelajar ni akan login. Okay. Ini adalah skrin pertama pelajar. Okay, untuk subjek. Okay, pelajar akan klik butang add subject ni. Okay, pelajar tersebut akan masukkan kod yang guru berikan tadi. Okay, tadi kita masukkan kod kelas Ibadah 5 Ibnu Sina. Okay, dia masuk, dia klik butang submit. Klik OK. Okay, sekarang pelajar ni telah pun berdaftar dengan subjek Ibadah kelas 5 Ibnu Sina. Okay. Okay, bila pelajar ini ingin lihat apakah bahan PDBC yang telah disediakan oleh guru, beliau boleh klik butang view subject ni. Okay.
akan keluar paparan bahan daripada yang guru-guru sediakan. Tadi guru-guru telah pun masukkan topik Tahara dan PowerPoint Tahara. Jadi murid boleh download bahan tadi. Nampak dah ada download. So bermaksud kat sini guru hanya sediakan satu bahan dan terus pilih kelas mana yang akan terlibat dengan bahan tersebut. Jadi pelajar daripada 5 Ibnu Sina subjek ibadah akan dapat bahan ini. Kalau kelas 5 Ibnu Khaldun, subjek ibadah juga akan dapat bahan ini. Okay, contoh seterusnya kat sini ada menu exercise, quiz dan juga test. Ini exercise, quiz dan test ni akan dikeluarkan mengikut bagaimana guru-guru memasukkan latihan tersebut lah. Contohnya exercise. Okay, kat sini tak ada. Okay. Tadi guru-guru masukkan aktiviti quiz, latihan tahara. So tadi guru pilih jenis aktiviti quiz. Jadi bahagian quiz ni akan dipaparkan latihan tahara. Jadi pelajar akan terlibatlah dengan soalan ini. Saya ambil lagi satu contoh untuk kelas subjek tauhid. Pelajar nak tambah lagi satu subjek untuk dia punya subjek. Okay, dia masukkan lagi sekali kod dia. Dia klik butang submit. Okay. Ini saya campur dulu ya. Kalau ikutkan tak boleh campur ikut lain-lain. Ini kena berdasarkan guru-guru yang mengajar subjek tersebut kena bagi subjek kod dengan betul ya. Okey, katakan tauhid. Yang tadi yang kita ambil tauhid ni adalah ambil bahan daripada guru yang bernama Adibah yang menyediakan bahan tersebut. Jadi pelajar kelas tauhid ni dia akan view subjek dia, akan ada senarai bahan dia. Nampak tadi bahan kelas 5 Ibnu Sina, subjek ibadah ada material. Tapi untuk kelas tauhid tak ada material sebab guru tersebut tidak memberi apa-apa bahan untuk kelas tersebut lah. Okay, tadi kita check dulu sama ada exercise ada tak aktiviti. Tadi kita dah ambil exercise daripada cikgu Adibah. Jadi pelajar boleh mula untuk jawab. Saya bagi contoh ya bagaimana pelajar nak jawab soalan. Pelajar boleh klik butang start. Okay. Kat sini pelajar akan nampak arahan dan juga link. Pelajar boleh copy link ni untuk tengoklah berdasarkan sebab soalan ni perlu dibuka mengikut link tersebut. Okay, macam ni. Sekiranya ada lah. Okay, pelajar boleh mula soalan tersebut. Okay, dia akan jawab. Klik jawapan. Kita jawab je pelajar jawab dulu. Okay, nampak tadi ada soalan campur kan, multiple choice ada, true false ada, jadi akan keluar dalam satu aktiviti yang sama. Okay, bila dah habis jawab, klik butang finish. Okay, pelajar terus akan dapat dia punya markah. Jadi guru-guru tak perlu susah-susah untuk semak semula jawapan pelajar sebab sistem Al-Bayyinat akan memudahkan guru-guru dengan terus memberi jawapan kepada pelajar. Maksudnya bagi markah kepada pelajar. Okay. Katakan satu soalan hanya boleh dijawab sekali sahaja. Kita buka balik quiz. Okay, exercise. Tadi exercise, maaf ya. Tadi kan soalan pelajar telah jawab kan. Jadi sebelum jawab keluar button start. Tapi setelah habis jawab dia akan keluar button done di mana pelajar boleh lihat semula markah yang beliau dapat daripada ini. Okey, tadi Noalia telah pun dapat markah 40% bagi aktiviti latihan rukun Islam. Okey, sekarang kita masuk balik semula ke akaun cikgu di mana kita boleh tengok markah ini. Masuk akaun. Cikgu boleh tengok markah pelajar tersebut. Jadi tadi pelajar tersebut buat aktiviti latihan rukun Islam. View student mark. Kelas ni akan paparkan senarai kelas yang terlibat dengan aktiviti
ini, tapi kelas yang terlibat adalah kelas 1 Interdari, subjek Tauhid. Review, cikgu akan nampak dua orang pelajar telah pun menjawab. Okay, tadi Nur Alia ni telah pun menjawab dan memperolehi 40 markah. Jadi guru terus boleh dapat tahu, okey, pelajar ini telah pun menjawab latihan yang diberikan dan mempunyai markah 40%. Okey, sampai sini ada apa-apa soalan tak? Saya tak tahu ada soalan tak? Ada soalan ke? Okay. Kejap ya. Macam mana nak keluarkan komen-komen? Ada soalan ke? Ada soalan tak? Okey, kalau dalam boleh dalam tulisan Jawi sekiranya guru-guru mempunyai keyboard tulisan Jawi. Tapi okey, saya ada lagi soalan. Kalau untuk tulisan Jawi, sebab saya tak ada keyboard tulisan Jawi, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Tapi saya tunjuk cara saya je. Contohnya saya masukkan, sebab saya kena convert dulu. Maafkan saya sekiranya ini salah. Para tu boleh masukkan ke? Katakan kan nak masukkan aktiviti dalam tulisan Jawi. Saya pilih latihan wuduk ya. Saya bagi contoh ya. Sahaja macam biasa dan tulisan Jawi tu boleh je paste macam biasa. Okay. Kalau guru nak tulis soalan tersebut dalam tulisan Jawi, boleh, dan sebab soalan ini akan dipaparkan mengikut tulisan Jawi yang guru masukkan. Jadi ada optional lah pilihan di mana tulisan Rumi ataupun tulisan Jawi. Ada soalan ke? Okey, soalan yang seterusnya, bagaimana soalan dalam bentuk gambar? Okey, untuk soalan dalam bentuk gambar ini hanya dikhususkan di dalam sistem premium, Al-Bayan Premium. Jadi insyaAllah kalau berkesempatan, dan kami akan sentiasa mengemas kini sistem ini mengikut keperluan dan berdasarkan komen-komen dan juga maklum balas daripada guru-guru sekalian. Jadi insyaAllah di masa hadapan kami akan tambah untuk bahagian tersebut. Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi? Okey. Semua okey. Okey, saya rasa ini sahaja perkongsian saya dan saya harap guru-guru sekalian boleh menggunakan Al-Bayan Lite
Sister Al-Bayyinat ini, dan diharap Sister Al-Bayyinat ini mampu membantu guru-guru sekalian untuk berkongsi segala maklumat ataupun bahan aktiviti kepada pelajar. Ada soalan lagi ke? Okey, untuk pelajar, akaun pelajar tak perlu ada email. Saya tunjuk pendaftaran pelajar ya. Okay, kalau untuk pelajar, nanti guru-guru boleh tunjukkan sign up. Pelajar perlu klik pada student ya, hanya perlu masukkan nama sekolah, nama pelajar, username pelajar, password dan juga tick di bahagian terima username dan juga privacy policy dan juga recaptcha ya. Ya, dah boleh daftar dah akaun ni. Kalau boleh ada jadual, boleh saya kurang jelas soalan tersebut. Maksud jadual tu bagaimana? Kelas macam ni boleh buat lagi. Boleh saya kurang jelas soalan yang kedua iaitu kelas macam ni bila boleh buat lagi. Maksudnya kelas ulangan untuk video tutorial ini ke? Guru-guru boleh lihat semula di YouTube channel Al-Bayyinat. Nanti pihak host akan bagi link tersebut ya. Atau jadual kelas guru, insyaAllah guru-guru boleh bagi cadangan dari semasa ke masa. InsyaAllah kami daripada tim IDAS akan menjadikan bahagian tersebut ya.